Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Gupa 5 akan menerangkan mengenai lukisan skematik. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya, Muhammad Amrul Nazmi bin Muhammad Nasir, dan juga kawan saya iaitu Muhammad Afiq Taqiyuddin bin Mazlan. Untuk pengenalan, saya akan menerangkan sedikit mengenai lukisan skematik. Lukisan skematik ini adalah lukisan yang menunjukkan dalam bagi sistem perpaipan di dalam sebuah bangunan. Ada juga setengah lukisan digunakan untuk menunjukkan sistem aliran elektrik. Dan lukisan skematik ini terdapat dua jenis lukisan, iaitu lukisan ortografik perpaipan dan juga lukisan isometrik perpaipan. Sebelah kiri ialah menunjukkan lukisan isometrik perpaipan, iaitu mempunyai sudut iaitu 30 darjah dan akan kelihatan 3D. Lukisan akan kelihatan 3D. Dan sebelah kanan pula ialah lukisan ortografik perpaipan, iaitu lukisan 2D yang menunjukkan sistem aliran yang menggunakan simbol-simbol untuk mudah difahami. Dan ini pula rumah banglo 2 tingkat yang kami pilih dalam tajuk kami ini. Dan sebenarnya saya akan menerangkan sedikit mengenai sistem sanitari. Sistem sanitari adalah merupakan sistem yang merangkumi peralatan pembersihan dan sistem pipe kebersihan di dalam sebuah bangunan. Sebagai contoh, sistem alat ia ialah tak mandi, sinki, jamban dan sebagainya. Dan ini pula simbol yang ada di dalam bangunan 2 tingkat banglo kami. Iaitu yang pertama, besin cuci. Ia digunakan untuk membersihkan anggota kecil seperti tangan, lengan, muka ataupun untuk mendapatkan bekalan air bersih dalam bilik air. Dan yang simbol kedua ialah tandas duduk. Terdapat 3 tandas duduk di dalam banglo kami, dan ia digunakan untuk membuang najis dan air sisa di dalam keadaan duduk. Dan yang ketiga pula ialah sinki. Sinki ini terdapat satu sinki di dalam banglo kami, iaitu berada di dapur. Sinki ini digunakan untuk membersihkan peralatan dapur dan juga anggota tangan ketika berada di dapur. Dan sekali ialah pacutan mandian. Pacutan mandian terdapat satu pacutan mandian, iaitu di tingkat atas di bilik yang kedua dan ketiga. Dan pacutan mandian ini ialah digunakan untuk membersihkan badan dengan aliran air dari atas ke bawah. Sistem air panas dan sejuk. Sistem air panas ini ialah fungsi untuk mengalirkan air panas dan air sejuk ke pasang perpaipan seluruh bangunan. Kebiasaannya terdapat 3 jenis sumber pemanas air yang terdapat di pasaran, iaitu tenaga elektrik, tenaga gas dan juga tenaga matahari. Untuk dalam Malaysia biasanya digunakan untuk tenaga elektrik kerana ianya lebih mudah digunakan dan juga tidak bergantung kepada persekitaran ataupun kedudukan rumah tersebut. Hanya menggunakan elektrik untuk memanaskan air. Dan ini pula simbol-simbol untuk sistem air panas dan sejuk. Yang pertama ialah panas air bentuk bulat saja, dan ianya digunakan untuk memanaskan air sebelum air disimpan ke tangki simpanan air panas. Dan sebenarnya tangki simpanan air panas pula berbentuk bulat kelihatan hitam penuh. Ia digunakan untuk menyimpankan air panas selepas air yang dipanaskan oleh pemanas air. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan bagi kepada kawan saya, iaitu Afiq, untuk menerangkan bahagian mereka. Bahagian dia. Terima kasih Amirul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So saya akan sambung dengan lukisan ortografik. So inilah lukisan ortografik yang kami pilih untuk banglo rumah 2 tingkat
So ada beberapa simbol lah yang kami kena pasti. So antaranya adalah simbol meter. Okay, meter ni digunakan untuk memberitahu jumlah air yang digunakan di dalam sesuatu rumah. Biasanya meter ni ada di luar rumah lah. Kalau kita guna air ataupun guna singgih semua tu, biasanya bacaan meter akan dicatat lah oleh meter ni. Yang kedua adalah termometer. Termometer ni digunakan untuk mengukur dan menunjukkan suhu air yang digunakan. Biasanya termometer ni ditandas lah biasanya. Kunci paip adalah bentuk injap yang digunakan untuk mengawal aliran cair atau gas. Biasanya injap ni biasanya ada tandas lah. Biasanya ada 14 dia tu. So kalau kita pulas, air tak akan keluar lah. So biasanya untuk membaiki paip lah. Kalau paip bocor atau rosak, sunyi adalah tekanan tolak digunakan untuk memberi bacaan tekanan udara dan gas. Sunyi adalah air utama. Air utama berfungsi untuk menyalurkan air dari punca bekalan ke dalam lekapan pasang sanitasi di dalam bangunan kediaman. Sebenarnya adalah simbol air sejuk dan air panas. Biasanya dua simbol ni hanya beza di tengah-tengah titik tu. Kalau air sejuk biasanya ada satu titik saja, dan kalau air panas biasanya ada dua titik. Itu membezakan simbol air sejuk dan juga air panas. Okey, pepasang. Pepasang adalah merangkumi semua komponen yang digunakan untuk disambungkan pada paip. Biasanya kalau saluran paip tu mesti ada pepasang lah. So terdapat 3 jenis pepasang yang biasa digunakan di dalam rumah atau bangunan, iaitu pepasang paip besi galvani biji, pepasang paip PVC dan juga pepasang paip poli. So kita tengoklah salah satu ni. Ini adalah jenis pepasang yang paipan. Yang pertama adalah soket sama, itu menyambung paip dan alatan kelengkapan yang sama diameternya. Biasanya kita kalau sama diameter, kita akan guna soket ni lah. Dan seterusnya ialah soket pengecil. Dia sama juga, cuma ia diameternya berbeza lah. Soket pengecil ni, yang paipan lebih kecil digunakan. T sama membuat sambungan paip cabang yang sama diameternya pada sudut 90 darjah. So biasanya T sama ni berbentuk T lah. T pengecil ia sama juga, cuma diameter di bawahnya paipnya lebih kecil lah diameter dia. Siku 90 sama itu digunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip yang sama diameternya pada sudut 90. So ini adalah untuk mengubah biasanya aliran air lah. Kita mengubah aliran air ke arah lain, kita guna siku 90 sama lah. Siku pengecil sama juga, cuma dia nak diameternya lain. Diameternya lain, itu je bezanya. Okey, puting hexagon itu menyambung dua jenis penyambung atau alat kelengkapan paipan yang sama diameternya. Biasanya jenis ini hanya ada pada GB dengan juga paip poli. Okey, penyuar soket PT itu menyampai PVC pada kelapan paip macam paip air tu semua tu. Biasanya ni hanya pada paip pada pepasang PVC saja. Palam itu untuk menutup hujung paip atau hujung T yang tak digunakan. Biasanya pepasang poli tak ada. Soket penjodoh itu untuk menyambung paip yang sama diameternya tanpa memusingkan paip yang tidak ada. Biasanya saya digunakan lah paip biji lah. Biji paip poli punya tu biasanya jaranglah kita guna. Okey, sesuai soket injap itu menyambung paip berlainan jenis. Biasanya kita gunakan untuk menyambung, contoh paip PVC dengan paip poli. Kita nak sambung dua tu, kita guna sesuai soket injap. Last sekali ialah pengunci, itu digunakan untuk mengetatkan sambungan paip seperti pada sambungan tangki lah. Okey, kesimpulannya simbol-simbol piawai dalam lukisan skematik perpaipan digunakan untuk menggambarkan paip, bahan pepasang, lengkapan, arah aliran air. Okey, lukisan skematik ni sangat penting lah, kerana dia contohnya kerana dia menentukan bentuk sistem perpaipan yang ingin dibina. Contohnya macam sistem sanitari. Sanitari ini dapat mengelakkan pencemaran saluran air di rumah dan secara langsung dapat mengelakkan penyakit seperti deban paulu, daun dan sebagainya lah yang disebabkan oleh pencemaran air. So jika reka bentuk sistem perpaipan ni baik,
saya tak langsung lah dapat mengelakkan pencemaran air berlaku di dalam rumah. So sangat penting lah lukis skematik ni untuk reka bentuk perpajapan di dalam rumah. Okey, sekian daripada kami Kepala 5. Saya Dan Amirul. Terima kasih. In the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing.